Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ini kita dapat bertemu dalam satu program Majlis Ilmu, program webinar, forum online. Cash sebelum mati. Apa itu cash sebelum mati? Bersempena dengan bulan wakaf dan zakat Universiti Putra Malaysia. Jadi pada malam ni insyaAllah program yang merupakan program kerjasama daripada Wazan UPM, lebih dikenali dengan nama Wazan UPM ini, dan juga Lembaga Zakat Selangor serta Sekretariat Zakat IPT Negeri Selangor, yang mana kita ada sejumlah 15 IPT yang bersama-sama yang telah dilantik oleh pihak Lembaga Zakat Selangor sebagai penolong amil di dalam membantu urusan-urusan kutipan dan juga agihan yang akan dilaksanakan dengan cukup teratur dan sistematik. Baiklah, mungkin saya boleh kongsikan sedikit beberapa IPT-IPT yang terlibat bersama dengan kita, iaitu UIA, UITM, UKM, Quiz, Unicell, Unitem, Unimi, UOC, UKL, Saito, MSU, UIM, MMU, Unita dan UNKL. Jadi ini antara jentera-jentera penggerak yang mana membantu pihak Lembaga Zakat Selangor di dalam menguruskan kutipan dan agihan zakat bagi memastikan kita berada dalam keadaan yang teratur dan baik. Baiklah, pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang mana daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Nabi pula tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya, ia telah mendapatkan bahagian yang banyak dan sempurna. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ilmu ini perlu dicari dan perlu dicari dan perlu dicari dan perlu ditimba agar kita dapat mendalami, agar kita dapat mengubah kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum tu kita ada hashtag zakat di hati, zakat Selangor, zakat UPN, wazan di hati, ummah prihatin, asnah dipimpin, serta kongsi rezeki yang boleh kita bawa bersama dalam kita punya program pada malam ini. Jadi bagi memulakan majlis pada malam ini sebagai permulaan dan juga sebagai suntikan semangat terutamanya untuk menjayakan bulan wakaf zakat dan UPM ini, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput yang berbahagia Dr. Razali binti Osman, pengarah Pusat Pengurusan Wakaf Zakat dan Endowment UPN, bagi menyampaikan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara moderator Ustaz Zuhaimi, yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman, insya-Allah Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia, yang akan bersiaran akan sebentar lagi. CEO Lembaga Zakat Selangor Encik Saiful Yazan bin Muhammad Yusof, pegawai daripada Sekretariat Zakat IPT Selangor, tak lupa juga penceramah-penceramah kita yang hebat pada malam ini, sahabat saya Encik Muhammad Sabirin, Ketua Division Kutipan Zakat Negeri Selangor, Lembaga Zakat Selangor, dan juga sahabat saya juga PU Amin yang memang kita telah pun kenal insya-Allah. Terima kasih kepada kedua-dua penceramah atau panel kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suka saya kongsikan program pada malam ini seperti mana yang disebut oleh moderator kita pada tadi, itu program webinar berkaitan dengan cash sebelum mati adalah
salah satu aktiviti daripada 27 aktiviti yang telah dirancang dan disusun oleh Wazan dalam program Bulan Wakaran Zakat tahun 2020 yang akan dilancarkan sebenarnya pada malam ini oleh Yang Bahagia Naib Chancellor UPM Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman. Jadi untuk pengetahuan juga, program ini diatur antara lain selama 27 aktiviti. Program ini sebenarnya telah bermula pada 5 hari bulan November yang lalu dan akan berakhir pada 31 bulan 12 atau 31 bulan Disember 2020. Yang mana hasrat utamanya kami anjurkan program ini untuk mempamerkan aktiviti-aktiviti kutipan dan agihan berkaitan dengan wakaf, zakat dan juga sedekah. Jadi pada malam ini kita agak bertuah kerana dengan kerjasama daripada Lembaga Zakat Selangor, khususnya Sekretariat Zakat IPT Selangor, kita telah dapat mengadakan salah satu program yang kita panggil program webinar Cash Sebelum Mati, yang saya sebut tadi, yang akan dipaneliskan oleh 2 orang tokoh yang tidak asing lagi dalam zakat di negeri Selangor, itu Cik Muhammad Sabirin dan juga PU Amin sendiri yang kita tahu cukup hebat dengan tazkirah dakwah-dakwahnya juga termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan zakat dan juga sumbangan dan sebagainya. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini nak mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan saya nak juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan di luar sana yang dapat bersama-sama dengan kami pada malam ini di alam maya ini, dan insya-Allah kami harap program ini dapat memberi manfaat kepada kita, khususnya dalam membantu zakat atau dalam konteks yang lebih tepat Lembaga Zakat Selangor sendiri untuk bukan saja mengutip dana-dana zakat yang telah ditetapkan, tetapi yang paling penting ialah untuk mengagihkan pada mereka yang telah ataupun yang patut menerimanya. Jadi sekali lagi saya nak mengambil kesempatan ini nak mengucapkan terima kasih khususnya kepada Naib Chancellor UPM sendiri yang banyak memberi sokongan kepada kita dan juga kepada CEO Lembaga Zakat Selangor, pada pegawai di Sekretariat Zakat IPT khususnya negeri Selangor, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih dan sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Bahagia Dr. Razali bin Osman selaku orang kuat Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowment, dan juga pada hari ini juga kita melaksanakan satu program yang seperti mana yang Dr. Razali sebutkan tadi, bahawa program Bulan Wakaf dan Zakat UPM, iaitu bermula daripada 12 November sehingga 31 Disember. Ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang akan disajikan sepanjang bulan wakaf, zakat dan endowment UPM ini nanti. Baiklah, seterusnya kita akan bersama pada malam ini juga, dan juga akan diserikan lagi dengan 2 individu yang amat penting dalam negara kita, terutamanya dalam bidang zakat dan juga pendidikan tinggi. Jadi bagi menyampaikan amanah dan perkongsian yang amat bermakna ini, hari ini saya menjemput Yang Berbahagia Tuan Haji Saiful Yazan bin Yusuf, CEO Lembaga Zakat Selangor, dan seterusnya Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia, untuk menyampaikan amanatnya. Jom sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program webinar forum online Cash Sebelum Mati bersama Lembaga Zakat Selangor LZS pada malam ini. Lembaga Zakat Selangor ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Universiti Putra Malaysia UPM secara amnya dan Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowment Wazan khasnya
kerana sudi menjadi penganjur bersama Lembaga Zakat Selangor untuk forum online cash sebelum mati ini. Seterusnya, Lembaga Zakat Selangor ingin merakamkan tahniah kepada pihak Wazan UPM kerana berjaya menganjurkan kempen Bulan Wakaf dan Zakat UPM 2020 yang merupakan program tahunan pihak Wazan, dan kami di LZS mendoakan semoga program-program yang telah dirancang akan berjalan dengan baik dan jayanya. Sebelum mengakhiri ucapan saya ingin menyeru kepada semua pihak agar terus membayar zakat di Lembaga Zakat Selangor melalui Wazan UPM. #UmahPrihatin Asnaf dipimpin, #Zakat Selangor, #Kongsi Rezeki. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan inayahnya dapat kita untuk bersama-sama dalam program webinar forum online cash sebelum mati pada malam ini. Seterusnya, marilah kita memperbanyakkan salawat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmat dan syafaat buat seluruh umat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, penganjuran pada malam ini merupakan salah satu aktiviti dengan kerjasama Lembaga Zakat Selangor sempena kempen Bulan Wakaf dan Zakat UPM 2020 anjuran pihak Wazan UPM. Kempen ini telah dirancang dan disusun dengan cukup teratur bagi memenuhi 3 objektif utama penubuhan Wazan UPM. Pertamanya, untuk menyemai dan membentuk budaya menyumbang. Keduanya, mempromosikan keseronokan dalam menyumbang. Dan ketiga, untuk mendana pendapatan yang mampan kepada UPM menerusi ibadah wakaf, zakat dan endowment. Dengan kata lain, program Bulan Wakaf dan Zakat UPM 2020 ini diadakan dengan hasrat untuk mempamerkan aktiviti kutipan dan agihan dana wakaf, zakat dan endowment yang dilaksanakan oleh Wazan sepanjang tahun 2020. Umah Prihatin Asnaf dipimpin telah dipilih dan dijadikan tema program yang mengandungi 27 aktiviti pada tahun ini. Di antara aktiviti ini termasuklah agihan bantuan makanan pelajar, program bantuan dana internet dan laptop, program melahirkan asnaf kelas pertama, program penyerahan bantuan sekolah, program bahasa Inggeris untuk anak-anak staf, dan program webinar forum online cash sebelum mati bersama Lembaga Zakat Selangor yang berlangsung selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang kerana memilih Wazan UPM untuk melaksanakan ibadah wakaf, zakat dan sedekah. Adalah besar harapan saya semoga budaya menyumbang dalam kalangan warga UPM khususnya dapat diteruskan, disuburkan seiring dengan moto UPM berilmu berbakti. Saya mendoakan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tuan-tuan dan puan-puan dengan sebaik-baik ganjaran serta limpahan keberkatan yang berpanjangan. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada pihak Wazan UPM atas usaha murni serta inisiatif penganjuran kempen Bulan Wakaf dan Zakat UPM 2020 ini. Semoga program ini dapat diteruskan lagi di masa hadapan, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Yang Berbahagia CEO Lembaga Zakat Selangor kita dan juga Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia yang memberikan inspirasi dan kata-kata semangat kepada kita untuk meneruskan usaha dakwah kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan kita yakin dan kita percaya bahawa dengan ungkapan-ungkapan azimat inilah yang memberikan semangat lagi kepada pendakwah-pendakwah, khususnya menguruskan zakat di luar sana, untuk meneruskan usaha memantapkan lagi pengurusan zakat di negara kita, insya-Allah. Baiklah, sebelum kita meneruskan aktiviti kita pada malam ini, kita nak tengok sikit ada beberapa rakan-rakan kita yang telah bersiaran bersama-sama kita. Okay, kita lihat ada Razali bin Muhammad Zali, stesen radio Putra FM 907 dan share live Wazan UPM. Alhamdulillah Tuan, terima kasih banyak-banyak Tuan Razali. Farah Baharudin, Wazan di hati. Erma Wati Mahat, Assalamualaikum, Wazan di hati. Dan juga kita ada Nur Haznita Mahmud, Wazan di hati. Teruskan like FB Wazan UPM dan teruskan menyokong, melihat, share aktiviti pada malam ini, iaitu program webinar forum online cash sebelum mati. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ke saat ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peluang dan ruang untuk kita berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bila kita sebut tentang mati, kita ada cerita pada malam ini. Perkataan mati, tetapi ada perkataan cash sebelum tu. Ini yang kita nak bicarakan, persoalan mati dan cash. Apa itu? Tajuk yang kita akan kupaskan bersama dua panel yang cukup asing lagi di dalam dakwah zakat dan juga dakwah di negara kita, insya-Allah. Dan pada malam ini kita akan bersama dengan panel pertama. Segak berbaju hijau, senyum Ustaz. Saya tertarik tengok apa ni, dia punya daun hijau di belakang. Daun original ke daun plastik Ustaz? Ni ada buah ni. Ada buah. Ada buah. Kalau saya lapar-lapar boleh petik lagi. Masya-Allah. Boleh makan buah lah kat belakang tu kan. Kami pun nak kena ada buah juga lah di tepi ni Ustaz. Baiklah. Panel yang kita yang pertama, saya ingin perkenalkan sikit dengan nama Muhammad Amirul Amin Maula Lokman Hakim. Masya-Allah. Baru saya tahu nama Ustaz panjang macam ni. Kita tahu PU Amin saja kan. Lahir pada 1 November tahun. Boleh sebut tak tahun Ustaz? Boleh ikut. Boleh. 1990, muda lagi. Generasi tahun 90-an. Dan beliau merupakan pencetus ummah yang mana telah menyertai program tersebut bersama Astro pada tahun 2015. Betul ya Ustaz? Tahun 2015. Dan PU Amin ini bukan sekadar aktif berdakwah di seluruh Malaysia, tapi juga terlibat dalam bidang penyiaran dan juga pengacaraan. Jadi selamat datang Ustaz. Apa khabar? Sihat Ustaz? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas jemputan. Tak sabar untuk berkongsi buah fikiran malam ni. Bersama dengan kita pada malam ini. Sentiasa tersenyum. Saya tengok pun rasa sejuk mata memandang. Okey. Baiklah, seterusnya panel yang kedua. Bersama kita orang hebat ni, orang Lembaga Zakat Selangor, Encik Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini, iaitu merupakan Ketua Division Kutipan Lembaga Zakat Selangor yang mempunyai bidang pengajian dalam ijazah perakaunan, master dalam MBA dan juga merupakan ahli Persatuan Percukaian Malaysia, Islamic Financial Planning Syariah, dan juga merupakan dapat tauliah daripada Jabatan Agama Islam untuk mengajar, dan juga berpengalaman di Lembaga Zakat Selangor ini bermula pada tahun 2008 ya. Sabirin betul ya? Sehingga sekarang dan dia mempunyai pengalaman dalam bidang perniagaan korporat, eksekutif perniagaan korporat dan juga ketua sektor perniagaan, sehingga dah sekarang dilantik sebagai ketua division bagi kutipan. Baiklah. Sebelum saya memulakan forum pada malam ini, izinkan panel kita ada sedikit peraduan. Peraduan malam ni ya. So sepanjang forum kita ini, kita ada peraduan dan kita ada pemenangnya nanti yang mana berpeluang memenangi voucher settle. Settle tu pergi dekat Petronas tu, settle tu bernilai RM50. Dengan cara kita perlu scan kod yang dipaparkan. Okey, nanti dia akan scan kod yang dipaparkan tu. Nanti boleh scan.
dan juga kita akan memilih 5 orang yang bertuah untuk mendapat hadiah berupa voucher serta bernilai RM50. Dah dengar ceramah dapat pula ni RM50. Siapa yang nak bagi RM50 ni? So dapat peluang isi minyak RM50. Jadi tunggu sehingga akhirnya nanti kita akan bersama-sama, kita akan umumkan pemenang-pemenang. Di samping itu saya juga ingin memaklumkan bahawa mengajak juga pembayar-pembayar zakat untuk meneruskan pembayaran zakat di kaunter wazan UPM kerana kami menyediakan hadiah-hadiah yang hebat-hebat, yang mana kami menyediakan smart TV untuk 40 inci, komputer riba, penghawa dingin. InsyaAllah ini adalah merupakan ganjaran sekiranya anda menunaikan kewajipan di kaunter Pusat Pengurusan Wakaf Zakat dan Endowment UPM. InsyaAllah. Baiklah, kita akan teruskan di pusingan yang pertama. Cash sebelum mati. Kan? Kalau kita lihat tajuk ni, saya pun tak faham apa cash sebelum mati ni. Saya tahu P.U. Amin saja yang mengetahui intipati. Kalau kita tengok dia punya promo pun, dia dah memang teruja untuk membicarakan persoalan tajuk kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput P.U. Amin untuk menjelaskan kita berkaitan tajuk yang kita pilih pada malam ini, iaitu cash sebelum mati. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa man wala. Terima kasih kepada Al-Fadhil, sahabat moderator, kepada yang saya hormati, daripada Tuan Syarbini, Tuan Sabirin daripada Lembaga Zakat Selangor, seluruh yang menonton tadi kita bersama dengan Tuan Pengarah, dan juga kepada mereka yang sama-sama menyokong daripada tulang belakang program ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kerana dapat berjaya menganjurkan program yang meletup-letup pada malam ini. Dan ramai juga yang klik share, maknanya cukup memberi manfaat kepada kita. Dan kita nak menyambung jawapan kepada soalan yang diberikan, apa benda cash sebelum mati? Macam dalam iklan yang saya bagi tadilah, yang disebutkan tadi, ada orang sebelum mati, dia sediakan amal ibadat, dia sediakan pahala-pahala, dia bayar hutang orang, dia buatlah segala macam urusan, dan kita ni tak tahu nak mati bila, apa saja kebaikan kita istiqamah untuk melakukan. Jadi bila kita sebut pasal cash sebelum mati, kita kena ingat satu benda. Baru ni ada orang, dia bagi saya satu hadiah. Hadiah ni adalah set pengurusan, set kelengkapan pengurusan jenazah. Selalu orang bagi hadiah helmet, orang bagi hadiah apa, ni hari jadi 11 bulan 11, baru lagi hari jadi ni. Bagilah macam-macam hadiah, belon lah apa. Sekali dia bagi set pengurusan jenazah, tak sentak hati. Kan? Berdebar hati ni. Ni kenapa pula bagi set pengurusan jenazah ni? Tapi sebenarnya bila saya belik kain kapan dalam set pengurusan jenazah ni, dia bukan ada baju Gucci, ada beg tangan mahal, tak ada. Yang ada apa? Ada kain kapan putih, ada gunting lah, ada kapur baru, segala macam dalam tu. Mudah sangat kalau kita meninggal dunia ke, ada dah set pengurusan jenazah. Jadi bila saya belik kain kapan ni tak ada poket rupanya. Tak ada poket. Baju kita ni ada poket ni, baju Melayu. Seluar kita ada poket, jubah kita ada poket. Kalau pergi umrah tu dia pakai baju pagoda tu, depan tu ada poket Doraemon. Senang nak ambil tasbih, nak ambil duit rial ke apa, nak bagi sedekah ke orang. Bila saya tengok kain kapan ni dia tak ada poket. Bermaksud kita tak boleh bawa duit kita untuk kita simpan dalam kubur. Kita bukan sekadar duit, setitik air dekat atas muka bumi ni yang punya banyak air dalam dunia ni. Air laut, air sungai, air telaga, segala macam air. Setitik air tersebut kita tak boleh bawa masuk dalam kubur. Apatah lagi duit ringgit kita tak boleh bawa masuk dalam kubur. Jadi bila sebut pasal cash sebelum mati, kita selayaknya perlu untuk menyimpan, melabur satu jumlah duit yang banyak kepada urusan akhirat kita nanti. Macam mana untuk kita terus panjangkan lagi pahala kita,
untuk kita terus mengalirkan kebaikan kita dalam kubur dengan kita menyediakan cash. Mesti ada duit. Maksud cash ni tak kira lah ada dalam bank ke, duit dalam cek ke, mesti ada simpanan, mesti ada pelaburan, mesti ada duit tersebut, yang mana duit itu boleh membantu kita dalam kubur nanti. Itulah maksud cash sebelum mati. Ada orang dia simpan duit banyak, tapi duit itu direbutkan oleh ahli keluarga sehingga duit itu menjadi fitnah dan merosakkan keluarga dia. Ada orang simpan duit sebelum mati, lepas mati aja duit kena beku. Tak boleh nak diuruskan segala macam sebab tak daftar itulah, tak itulah, macam-macam sebab. Tapi orang yang ada cash, orang yang ada duit, orang yang ada simpanan, tetapi duit dan simpanan tersebut diletakkan di bank-bank akhirat. Bank-bank akhirat ni kat mana? Kita tak tahu. Bank-bank akhirat ini pegawai-pegawai dia itulah amil-amil zakat. Itulah amil-amil wakaf. Itulah amil-amil yang menguruskan sedekah infak yang ada dekat negara kita ni. Sebab itu saya istilahkan cash sebelum mati, duit simpanan pelaburan ini tidak boleh diuruskan hanya sewaktu kita hidup sahaja. Kita boleh dapat pahala waktu kita dalam kubur. Sebab itu 3 perkara yang menyebabkan amalan kita masih lagi dikira sebagai pahala. Apa dia yang pertama? Doa daripada anak yang soleh. Kita ada anak 5-6 orang, kita ada siapa-siapa sahaja bilangan anak kita, pastikan mereka menjadi anak yang soleh untuk mendoakan kita. Yang kedua, mesti ada ilmu yang bermanfaat. Kerana ilmu yang bermanfaat ini menyebabkan orang yang mengamalkan ilmu tersebut mendapat kebaikan. Kebaikan tersebut akan ditransfer, akan dipindahkan ke dalam bank akhirat kita. Dan satu lagi yang kita terlepas pandang. Apa dia simpanan kita? Mana cash kita sebelum kita nak mati untuk kita simpan dalam bank-bank akhirat kita supaya esok apabila kita duduk dalam kubur, bila Allah Ta'ala minta gantian untuk kita sejuk dalam kubur, untuk kita selesai jawab urusan di padang mahsyar, untuk kita berat timbangan di mizan, untuk kita laju melalui titian sirat, tak pakai duit dolar, tak pakai duit ringgit, tak pakai duit euro, tak pakai emas perak, tapi yang kita pakai adalah pahala yang kita laburkan daripada duit yang kita dapat di atas muka bumi. Sebab itu, berapa ramai orang yang dalam dunia ini yang berniaga untuk jadi kaya sebab dia nak bayar zakat. Inilah si kaya yang betul-betul beruntung di dunia dan di hari akhirat. Dia kaya raya, dia dapat duit, dia masuk dalam peti-peti tabungan zakat, dia buat wakaf, wakaf surau, wakaf Al-Quran, wakaf bangunan, macam-macam dia buat. Dan semua ini diproses untuk dijadikan manfaat kepada manusia. Khairun nas ma anfa'ahum linnas. Semua tahu. Nabi sebut sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Pahala tersebut akan dapat dia nikmati dalam kubur nanti. Akan dapat dia rasa, akan dapat dia jamu sewaktu dia dalam kubur nanti. Jadi sebab itu sebagai mukaddimah, pusingan yang pertama ni, saya seronok seandainya saya kaya raya. Kerana duit tersebut saya nak masuk dalam bank akhirat. Selalu kita dengar daripada Ustaz Ismail Kamus almarhum, Datuk Ismail Kamus dah meninggal dah. Antara tokoh agamawan yang cukup membekas kata-katanya dalam hati kita. Apa kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus? Dia kata duit yang kita dapat ni belum tentu kita punya. Kejap lagi dapat gaji, kalau rosak tayar, duit itu hak milik Omen, hak milik toke kedai tayar. Kejap lagi anak sakit, duit itu milik klinik-klinik. Kejap lagi bila kita nak beli mainan, anak-anak merengek nak mainan, nak basikal, duit itu dapat kepada toke mainan. Sebenarnya mana duit kita? Duit kita itulah yang kita zakatkan. Duit kita itulah yang kita wakafkan. Duit kita itulah yang kita sedekahkan. Itu baru duit kita. Dia tak hilang. Kita simpan melalui akaun pelaburan zakat, akaun wakaf, dan kita akan nikmati dalam kubur. Sebab itu, sebagai mukadimah, cash sebelum mati ini, kita faham, kita nak pastikan
kita mewujudkan akaun pelaburan akhirat kita di dunia. Sebab itu Allah Ta'ala sayang pada kita. Nak kita selamat dalam kubur, dia wajibkan kepada kita zakat. Wa'atau zakat. Wajibkan kepada kita zakat. Dan Allah Ta'ala bagi kita sihat tubuh badan untuk kita cari rezeki, untuk kita cukupkan harta kita supaya kita boleh membantu manusia di luar sana. Jadi sebagai permulaan dan juga sebagai batu loncatan ketika ini, kita nak kena mula fikir. Pusingan pertama ni saya nak suntik, rasa berdebar-debar dalam hati. Mesti ada getaran dalam jiwa. Aku sebenarnya tak terfikir pasal zakat ni. Ini adalah pelaburan aku di hari akhirat. Aku tak terfikir rupanya aku ni rasa tak tenang duit banyak. Aku rasa tak selamat, tak secure duit aku. Rupanya aku tak perkasakan zakat. Aku terlupa. Tak apa. Manusia memang mudah lupa. An-nas, nisyan, kita memang lupa. Sebab itu kita buat program webinar, forum online yang dianjurkan oleh Wazan UPM, yang dianjurkan oleh Lembaga Zakat Selangor, yang dikongsikan oleh 15 IPT di seluruh Malaysia, sebab kita nak bangkitkan rasa betul-betul nak berjuang dalam institusi zakat. Kita nak bantu zakat, kita nak bantu pihak Wazan UPM agar pelaburan akhirat kita wujud dan bank-bank akhirat kita dipenuhi dengan cash-cash yang telah kita laburkan, yang telah kita simpan, yang telah kita wujudkan sewaktu di dunia. Jadi ini sebagai permulaan, kita nak adakan kesedaran. Tak apa, kalau kita rasa terlambat, kejap lagi kita nak dengar daripada pegawai kita, daripada Lembaga Zakat Selangor, macam mana caranya, kaedahnya untuk kita wujudkan akaun kita. Nak mula daripada mana? Nak daftar bagaimana? Perumpamaannya begitulah. Jadi nak daftar, nak mula, kita akan pastikan amil-amil ini diperkasakan dan kita sendiri berperanan untuk mengajak orang melihat kesusahan manusia itu bukan dengan memberi simpati, bukan dengan merasakan kesian, tidak. Tetapi dengan cara kita mewujudkan bank akhirat kita, kita cari cash yang terbaik untuk kita salurkan kepada mereka yang memerlukan. 8 asnaf yang layak untuk kita bantu. Jadi itulah sebagai permulaan, kita nak wujudkan kesedaran, itulah cash sebelum mati. Okay, terima kasih kepada PU Amir. Bergetar hati saya bila mendengar satu suntikan semangat daripada PU Amir. Bila kita bicarakan persoalan mewujudkan akaun akhirat, Allah Akbar. Saya sendiri pun rasa macam ada akaun Maybank, akaun CIMB, akaun RHB, akaun apa. Akaun akhirat ini kita monitor tak? Kita tengok tak? Kita masuk tak akaun akhirat kita ini pada setiap hari? Dan kita ni rasa bahawa adakah kita hanya lihat untuk masukkan duit kita ke akaun-akaun lain tanpa kita memikirkan tentang akaun akhirat? Kita kena branding satu akaun akhirat ini perlu ada di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita agar memberi jaminan keredaan, ketenangan dalam kehidupan kita. Betul Ustaz? Kebahagiaan, ketenangan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Dia memberikan kepada kita. Dan Rasulullah SAW yang Ustaz sebutkan tadi, sebaik-baik manusia ialah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maknanya Rasulullah dah kata, dah pesan kepada kita bahawa kalau kita nak jadi orang yang baik, ialah kita mesti memberikan manfaat itu kepada orang lain. Jadi dalam kehidupan kita ini, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'idah, fastabiqul khairat, iaitu kita nak berlumba-lumba ni, nak berlumba-lumba berbuat kebajikan, iaitu memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Baiklah, seterusnya kita bersama dengan panel kita yang kedua, Cik Sabirin. Cik Sabirin kita ni orang kuat Lembaga Zakat Selangor. Jadi okey Cik Sabirin, apa khabar Baik, alhamdulillah. Hujan ke di rumah, duduk di mana, di Shah Alam ke? Saya dekat Taman Tun, KL. Oh, di Kuala Lumpur. Masya-Allah, hujan ke? Hari ni hujan. Hujan. Sekarang tak perasan kat dalam. Tak perasan di dalam. Baiklah, pada hari ini kita nak bicarakan persoalan. Tadi PU Amir membicarakan persoalan kesedaran, memberikan kita semangat, memberikan kita tentang saham kita di akhirat. Tapi kita nak lihat dari sesudut tentang prestasi kutipan zakat yang merupakan sesuatu perkara yang wajib ditunaikan bagi individu yang layak dan juga cukup dia punya kelaikannya. Bagaimanakah
tahap kesedaran. Kita nak tengok, mungkin Cik Sabirin boleh kongsi dengan kita kesedaran pengeluar zakat pada masa ini, khususnya di negeri Selangor, dan adakah individu ini masih banyak lagi yang belum menunaikan zakat. Tapi mungkin boleh kongsi dengan kepada penonton-penonton kita, kalau masih banyak lagi, apakah punca sebenarnya yang menyebabkan mereka ini tidak menunaikan zakat. Dipersilakan Cik Sabirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sekali terima kasih pada Tuan Moderator, juga pengarah Wazan Dr. Razali tadi, dan juga kepada saudara Ustaz P. Amin yang sangat bersemangat tadi ya. Cakap saya pun dah, bila tengok dah tak tahu pun nak cakap dah. Okey, terima kasih kerana juga menjemput saya bagi pihak Lembaga Zakat Selangor pada sesi perkongsian pada hari ini. Dan juga mengenai persoalan tadi, Tuan Moderator, saya boleh pecahkan kepada 3 bahagian lah ya. Pertama sekali prestasi kutipan zakat, kedua sekali adalah kesedaran masyarakat mengenai zakat, dan ketiga adalah punca-punca dia kalau ada yang belum menunaikan tanggungjawab zakat lagi lah. Jadi yang pertama sekali, bagi prestasi kutipan zakat, saya suka untuk berkongsi lebih kepada Zakat Selangor lah. Dan saya percaya juga institusi-institusi zakat lain juga mengalami peningkatan ya kutipan zakat daripada tahun ke tahun. Jika di negeri Selangor daripada tahun 1995, iaitu yang pada awal yang kami berkhidmat ya, pada tahun 1995 sehingga tahun lepas 2019, alhamdulillah peningkatan kutipan kita boleh katakan dalam lingkungan 20% ya. Dalam tersebut, iaitu kami bermula dengan jumlah 16 juta pada tahun 1995 sehingga pada tahun 2019 berjumlah 858 juta. So kita boleh nampak peningkatan daripada tahun ke tahun, dan di situ kita dapat lihat peningkatan kesedaran masyarakat ya untuk menunaikan tanggungjawab zakat. Dan untuk maklumat juga, bagi kutipan zakat, yang kutipan paling tertinggi adalah kutipan daripada zakat pendapatan. Iaitu zakat pendapatan ni yang kutipan terbesar adalah daripada zakat potongan gaji atau SPG, iaitu merangkumi dalam 40% daripada kutipan zakat pendapatan, yang merangkumi 60% daripada kutipan zakat keseluruhan. Yang lain zakat perniagaan, harta itu merangkumi sebahagian lebihan daripada jumlah tersebut. Bagi agihan, kita juga telah mengutip sejumlah daripada 16 juta daripada telah mengagihkan 16 juta daripada tahun 1995 sehingga pada tahun lepas berjumlah 868 juta. Jadi dia hampir seiring dengan kutipan dan juga agihan zakat. Dan bagi agihan zakat ni, untuk makluman semua, agihan yang tertinggi adalah kepada agihan fakir dan miskin, iaitu berjumlah 293 juta pada tahun lepas, dan ataupun 35% daripada jumlah kutipan keseluruhannya. Dan antara bantuan yang tertinggi yang kami salurkan ya melalui fakir dan miskin ni adalah bantuan makanan dan bantuan kewangan bulanan berjumlah 183 juta keseluruhannya. Ini lebih kepada, semua ni lebih kepada data lah ya, iaitu antaranya bantuan-bantuan lain yang kami telah agihkan adalah bantuan baik pulih dan sewa rumah 94 juta, pendidikan 63 juta, perubatan. Perubatan ni kebanyakannya daripada kategori dialisis ya, berjumlah 26 juta. Kenapa dialisis ni merupakan antara kategori perubatan yang tertinggi? Sebab antaranya jika seseorang tu dia dah perlu melalui proses dialisis, beliau perlu melalui proses ini sepanjang hayat ya, iaitu dengan proses dialisis 3 hari seminggu dan juga setiap minggu, tak boleh tak pergi sehingga akhir hayat. So jika pada tahun ni seorang itu perlu melalui proses dialisis, dan tahun ni tahun depan ditambah seorang tu, dan jumlah penerima dialisis ni akan berkumulatif sepanjang tahun sehingga tahun-tahun seterusnya. Itu sebab jumlah dialisis ni dia akan bertambah setiap tahun. Itu daripada segi prestasi kutipan. Alhamdulillah prestasi kutipan meningkat, juga dengan agihan pun seiring meningkatnya. Saya percaya dengan institusi zakat lain pun sama juga daripada tahun ke tahun. Walau bagaimanapun, soalan yang kedua, Tuan Moderator ada tanya juga, ada tak ramai yang belum membayar atau menunaikan tanggungjawab zakat lagi?
Jika tadi saya kata kesedaran tu telah meningkat ya saban tahun, tapi jika kita lihat pada potensi di negeri Selangor ya, saya pecahkan kepada individu dan juga syarikat lah. Kalau individu, untuk mereka-mereka yang menunaikan tanggungjawab zakat fitrah ya, itu zakat fitrah ni kita tahu dia adalah zakat yang diwajibkan untuk ditunaikan setiap orang ya, atau per head count ya. Kita menerima bayaran zakat fitrah setiap Muslim di Selangor berjumlah 3.7 juta orang. Ya, itu adalah jumlah penduduk Islam di negeri Selangor, 3.7 orang. 3.7 juta orang. Tapi kalau kita lihat pula ya, berapa ramai umat Islam di negeri Selangor yang menunaikan zakat selain daripada zakat fitrah. Itu zakat harta lah. Pada rekod kami yang menunaikan zakat harta keseluruhannya adalah berjumlah dalam 311,000 saja atau 300,000 ya. Kalau di sini kita boleh dapat lihat dia punya perbandingan, iaitu sejumlah 3.7 juta umat Islam menunaikan zakat fitrah, tapi yang menunaikan zakat harta baru dalam 300,000. Okay, katakanlah kita ambil secara prorate congak-congak lah ya, daripada 3.7 juta tu, setengah daripada mereka adalah mereka yang tidak layak menunaikan tanggungjawab zakat lah. Contoh warga emas yang tak ada pendapatan lagi, contoh kanak-kanak yang tak ada pendapatan lagi, ataupun contoh mereka yang ada pendapatan tapi tidak cukup nisab dan sebagainya. Kita bagi setengah, kita ada dalam 1.5 juta lagi lah ya, yang layak menunaikan tanggungjawab zakat di negeri Selangor. Katakan kita tolak lagi lah 500,000 atas apa-apa sebab kemungkinan mereka tidak layak menunaikan tanggungjawab zakat. Kita ada 1 juta lagi mereka yang berkemungkinan berpotensi tunaikan tanggungjawab zakat. Jadi kalau kita lihat 1 juta yang layak banding dengan 300,000 yang telah menunaikan tanggungjawab zakat ni, dalam 30% saja yang telah menunaikan tanggungjawab zakat. Jadi itulah antara sebabnya kenapa Ustaz P.U. Amin menekankan cash sebelum mati tadi tu ya. So sama-samalah kita dapat memulakan lagi 70% rakan-rakan kita untuk menunaikan tanggungjawab zakat. So itu daripada segi individu. Kalau daripada segi syarikat pula, untuk makluman semua, melalui data daripada pihak Perkeso yang kami terima, pencarum yang aktif majikan yang aktif mencarum Perkeso berjumlah hampir 200,000 majikan ya di negeri Selangor. Ya, katakan kita ambil daripada 200,000 tu, setengah dia adalah syarikat yang non-Muslim. So kita ada 100,000 lagi syarikat yang majikan Muslim. Daripada 100,000 syarikat Muslim tu, katakanlah 50% tidak layak menggunakan tanggungjawab ini, lebih kepada zakat perniagaan. Ada 50,000 lagi syarikat yang layak. Di dalam rekod di Zakat Selangor, kami cuma ada dalam hampir 5,000 saja syarikat atau majikan yang menunaikan tanggungjawab zakat perniagaan. Jadi kalau kita compare dengan 50,000 yang layak atau yang ada di negeri Selangor, hanya dalam 10% saja yang menunaikan tanggungjawab zakat perniagaan, khususnya ialah untuk majikan. Soalan ketiga, Tuan Moderator kata, tanya pada saya, kenapa atau apa punca ada kemungkinannya rakan-rakan kita ni belum lagi menunaikan tanggungjawab zakat lah. Ini daripada pengalaman kami lah. Antaranya bila kami berjumpa dengan pengeluar-pengeluar zakat yang mula membayar zakat, kami ada juga tanya-tanya dengan mereka. Dan antaranya mereka maklumkan pada kami dan melalui pengalaman kami, mereka maklumkan bahawa antaranya mereka tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap ya mengenai zakat ni. Dan saya boleh berkongsi melalui pengalaman saya, iaitu cerita benar, ada seorang auditor kami lah ada jumpa pada saya dan beliau mengatakan pada saya, jika kami tidak mengaudit zakat Selangor, kami tak tahu pun ada zakat-zakat lain selain daripada zakat fitrah. So basically memang rata-rata kalau kami bertanya pun, daripada jumlah 10 mungkin
ada 5 lah yang tak tahu lagi ada zakat-zakat lain selain daripada zakat fitrah. Itu basically antara sebab kenapa mereka tidak lagi menunaikan tanggungjawab berzakat buat masa ni. Pertama sekali tadi, pengetahuan tidak lengkap. Kedua adalah kesegeraan. Ada juga yang kami jumpa, kami tanya kenapa belum lagi tunaikan. Mereka kata mereka tunggu masa akan datang untuk menunaikan tanggungjawab berzakat. Jadi mereka boleh menangguh-nangguhkan bayaran zakat ni untuk pihak mereka, di mana mereka mendahulukan lagi bayaran-bayaran untuk perbelanjaan yang lain ya. Jadi urgensi ni pun biasanya kita lihat tu sebab di data kami lebihnya yang menunaikan tanggungjawab berzakat ni adalah umur dekat 40 ke atas. So yang awal-awal tu mungkin dia tangguh-tangguhkan dululah, ada kemungkinan. Dan seterusnya yang paling penting antaranya adalah andaian yang tidak tepat ya. Ada yang kami tanya juga, mereka maklumkan kepada kami, first kali kita ni tak layak. So mereka mengandaikan sendiri mereka ni tak layak tanpa membuat taksiran yang tertentu. Ya, mereka belum kira lagi dah kata tak layak. Ya, jadi kadang-kadang mereka cuma kira zakat potongan gaji je. Ya, yang bulan-bulan pendapatan tak layak, tapi ada kemungkinan mereka telah mempunyai simpanan yang melebihi nisab yang telah ditetapkan. Kalau layak, kita kena campur semua, bukan zakat pendapatan potongan gaji je, semua-semua campur, zakat emas, zakat simpanan, zakat saham kalau ada, baru kita boleh buat taksiran dan kita lihat sama ada ia melebihi nisab ataupun tidak. Dan antaranya lain-lain adalah kurang kepercayaan dengan institusi zakat. Ini pun antara satu yang mainkan faktor juga. Di sini kami di Zakat Selangor telah berusaha untuk berkongsi semua maklumat dengan semua masyarakat dan cuba untuk membuat secara transparansi betul kan, yang boleh kepada masyarakat untuk berkongsi maklumat. Jika dapat lihat setiap awal tahun kami akan berkongsi biodata, maklumat, agihan, kutipan dan juga pengurusan kami di semua media-media sosial dan juga media-media untuk masyarakat lihat ya prestasi dan juga yang paling penting ke mana wang agihan ini disalurkan. Ya, kalau untuk menguatkan lagi untuk makluman semua, pihak Zakat Selangor kami diaudit ya oleh beberapa agensi ya, dan tahun lepas tak kurang dalam 6 audit kami lalui, iaitu daripada audit dalam, audit negara, audit yang kami lantik, audit luar dan sebagainya, termasuk audit SIRIM sekali. Dan akhir sekali, antara faktor yang menyebabkan rakan-rakan kita tidak menunaikan zakat dengan institusi zakat ni adalah mereka melaksanakan agihan sendiri ya. Mereka melaksanakan agihan mengikut pandangan mereka kepada penerima-penerima yang mereka rasakan layak ya. Di sini kami ingin menyarankanlah kalau boleh terus menunaikan tanggungjawab zakat kepada institusi-institusi zakat yang telah dilantik, kerana untuk melaksanakan agihan itu dia sebenarnya bukan satu perkara yang mudah ya, sebab banyak perkara perlu diketahui sebelum dapat melaksanakan agihan tu secara sempurna. Yang pertama sekali, kita kena ada ilmu ya. Ilmu tu sangat penting untuk melaksanakan agihan tu, untuk mengenal pasti penerima-penerima yang memang layak. Ada 8 penerima yang layak atau 8 asnaf. Kita kena tahu kriteria satu-satu tu, fakir, miskin dan sebagainya, baru kita boleh bagi zakat tersebut. Kalau kita bagi kepada salah penerima, nanti zakat itu tidak jadi sebagai zakat, ia akan jadi sebagai sedekah. Yang keduanya, antaranya untuk agihan ini, kita kena lihat juga kepada keperluan-keperluan dan juga lihat kepada sama ada kita boleh berlaku adil atau tak. Adil kepada 8 asnaf. Jika kita semua sedia maklum ya, agihan ini mesti memenuhi semua 8 asnaf. Pendek kata, untuk RM1 tu kita kena bagikan kepada 8 kategori asnaf tersebut. Kalau kita hanya bagi kepada satu kategori, kita hanya kenal Encik A, kategori fakir atau miskin,
ada 6 lagi kategori kita kena tunaikan zakat kalau kita nak mengagihkan sendiri zakat kita. Baru dia sempurna. Kalau tidak, kita seperti tidak mengiyakan hak-hak lagi yang 6 atau 7 atau 8 yang lain. So itu antara faktor-faktor kemungkinan lah kenapa masih ada lagi rakan-rakan kita yang belum memulakan lagi untuk tunaikan zakat Terima kasih pada Cik Sabirin atas perkongsian kita. Begitu tenang sekali perkongsian ni. Maknanya kalau orang nak bayar zakat ni, kalau nak marah-marah tak jadi, tengok muka Cik Sabirin ni. Kan? Sentiasa tenang. Kadang orang nak mohon zakat ni pun macam-macam cara jugalah Cik Sabirin kan. Tapi tengok muka Cik Sabirin ni tak jadi nak marah lah kan. Baik, seterusnya pada malam ini kita dah ada pemenang, satu pemenang. Kuis yang kita maklumkan tadi tentang voucher settle bernilai RM50. Saya umumkan dulu satu pemenang ni. Ini pemenang bertuah ni. Nanti pihak Lembaga Zakat Selangor akan menghubungi. Terus pemenang kita yang pertama ialah Nur Nekman Osman. Nur Nekman Osman. So boleh reply kita punya dalam kita punya komen ni. Nur Nekman Osman, tahniah dapat RM50. Selain itu saya bacakan sedikit lah. Terima kasih kepada semua penonton yang sentiasa mengikuti kita. Kita dah ada 80 komen. Alhamdulillah. Saya nak baca semua komen ni terlalu banyak, 80 komen dan 203 yang share. Baik, kita teruskan share maklumat-maklumat kita, perkongsian kita pada hari ini. Saya daripada Zura Abdul Aziz, saya seronok, saya kaya raya sebab saya nak melabur untuk pelaburan akhirat. 3 good daripada Zura Abdul Aziz. Saya tak boleh nak scroll ni. Daripada Nurul Iman bin Ibrahim, rakan saya ni wakaf dan zakat membawa berkat. Terima kasih Nurul Iman. Tak boleh scroll ke bawah ni. Okey, nanti saya akan tengok lagi komen-komen lagi daripada rakan-rakan kita. Kita raikan juga rakan-rakan KWSP Akhirat. Masya Allah. Ustaz, KWSP Akhirat. Nanti Ustaz kena ulas pula KWSP ni. Kan ni boleh keluar ke KWSP? RM10,000 kan? Alhamdulillah. Kita ada sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih Nur Syafiana. Dia kata dia ulas sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Faruk Umay, Wazan di hati. Hai Encik Sab. Ada peminat Cik Sabirin tu. Aduh. Daripada Nur Syafina, LZS di hati. Kita punya orang kuat Lembaga Zakat Selangor ni. Cik Syahriz Zainul. Ya, Yusairi Yusof tim punya. Aduh, terbaik. Ini orang kuat Lembaga Zakat Selangor. Anissa Ismail, terima kasih mantan staf Wazan juga bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, seterusnya kita berhenti seketika untuk melihat sedikit iklan bagi merehatkan panel-panel kita. Seterusnya kita rehat sebentar. Lembaga Zakat Selangor. Kata abang nak bayar zakat. Oh, iyalah. Abang ni dah 3-4 kali nak pergi ke zakat ni. Ini kali yang kelima baru kita sampai. Alhamdulillah. Jom, TV. Oh, cantiklah pamphlet zakat Selangor ni, Bu. Tengok, dulu tak ada macam ni. Sekarang nampak adalah perubahan. Tu macam-macam zakat dia kat sini, Bu. Yalah. Kita dah masuk Lembaga Zakat Selangor ni, Long. Dah tentulah abang tak bayar zakat. So dekat Zakat Selangor pun ada macam-macam zakat, Long. Kalau Long tengok sini kat pamphlet ni, kita ada zakat wasipanan, ada zakat pendapatan, zakat emas pun ada, Long. Tengok ni. Mana? Zakat FMI lah, bang. Betul lah, Ngah.
Abah pun tak tahu perasaan zakat family ni. Abah rasa ni satu yang baru je lah. Tapi tak pernah kita nanti tanya apa dia zakat family ni sebenarnya. Abah pun nak tahu juga. Mana tahu tentang kita mengenai bayar zakat ni. Okey, ada apa yang saya boleh bantu tuan? Banyak. Sebenarnya saya datang sini nak bayar zakat sebenarnya. Okey. Family. Tapi sebab tu tuan, kita nak tahu lah apa dia zakat family ni. Zakat yang baru. Oh, okey, yang tu. Dia zakat family ni zakat satu keluarga. Bila kata keluarga ni ada mak, ada ayah, ada anak-anak. Zakat family biasanya zakat yang kita biasa, zakat emas, zakat simpanan, zakat saham. Ini antara gabungan zakat. Okey. Jadi bila kata siapa yang wajib nak kena bayar, okey. Yang pertama mestilah ketua keluarga, sebab anak tu kecil-kecil kan. Anak tu ada yang baru lahir, sebab zakat ni dia atas pada harta. Maknanya kalau baby tu lahir, ayah ni bagi duit dekat dia, contoh 20,000 kan. Jadi anak tu kena zakat, tapi takkanlah anak yang kecil tu kena zakat. Jadi wakilkan ketua keluarga. Lepas tu kalau contoh anak yatim pun kalau duit dia banyak, dia kena zakat. Jadi dia kena zakat. Siapa yang kena tu atas penjaga dia. Okey. Dan juga atas wali. Begitu juga dengan orang OKU ke. Jadi asasnya bila kata zakat keluarga ni, itulah maknanya tanggungjawab tu ke atas ketua keluarga, penjaga dan wali. Macam contoh kalau anak ni kata ada simpanan, dan ada simpanan, umur dia pun mungkin belasan tahun baru, 12-13 tahun ke, masih belum mahir lagi. Jadi ayahnya lah kewajipan ketua keluarga, sebab beri wajib. Dia tak boleh kita kata aku tak nak bayar, tak boleh. Macam tu lah. Betul lah. Itulah kita datang sini. Saya boleh bawa dia orang punya buku simpanan tu. Alung lah sekali tu bawa. Alhamdulillah. Kan ini kita punya, masa boleh tengok lah. Okey. Kena tak kena perlu ke macam mana ke. Okey. Ada pula orang bawa ni. Semua zakat dia lebih kurang 875. Dia bayar tu. Bayar tanggung-tanggung orang. Okey. Cukup hisap dengan haus ni. Boleh? Saya nak bayar datang sini. Bayar. Okey. 875. Saya nak bayar. Untuk anak. Untuk anak-anak. Okey. Okey, baik. Kita bertemu kembali di dalam siri forum webinar forum online cash sebelum mati. Jadi, kalau kita lihat iklan yang dikongsikan oleh pihak Lembaga Zakat Selangor tadi mengajak keluarga kita untuk bersama. Kalau tadi kita nak buka akaun akhirat untuk kita, selepas ni kita kena pastikan isteri kita juga ada akaun akhirat, anak-anak kita juga akaun akhirat. Nanti kita pergi ke Lembaga Zakat Selangor dan juga Pusat Pembahasan Wakaf Zakat dan Endowment untuk membuka akaun akhirat. Baiklah, kita pergi ke pusingan yang kedua. Ustaz, you Amin dah lama berehat tu. Nanti takut tertidur nanti. Tidur Ustaz. Baik, kita akan bicarakan persoalan cash sebelum mati. Tadi Ustaz bicarakan tentang harta, tentang akaun kita. Jadi, harta ini Ustaz adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki harta ini, dia mutlak. Kan? Memang milik dia. Jadi bagaimanakah kita ni sebagai manusia boleh menjadi hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta yang Allah punya ini? Boleh kongsikan kepada kita tentang persoalan yang kita bincangkan. Baik, Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sallim. Soal harta.
Parameter mata kita ni dia melihat manusia ni atas beberapa faktor, atas beberapa punca. Yang pertama, kita melihat daripada bentuk nasab keturunan. Kita boleh juga melihat daripada kecantikan. Kita melihat daripada faktor pengaruh dan kekuatan. Dan antara yang paling diminati oleh manusia, yang boleh menggelapkan manusia, yang boleh menjadikan manusia sebaik-baik malaikat kepada sejahat-jahat syaitan adalah harta. Sebab itu tadi moderator sebut harta ini hak milik Allah, betul. Nama Allah itu antaranya Al-Mughni, iaitu yang memberikan kekayaan, pemilik kepada kekayaan. Dan juga Allah itu Al-Ghaniyun, Allah itu maha kaya. Kita dipinjamkan dengan kekayaan. Dan kekayaan ini tidak boleh kita merasa puas. Tak pernah lagi ada dalam sejarah mana-mana individu yang kaya dalam dunia ini, dia pernah kata dia puas dengan kekayaan yang dia ada. Dia akan terus mencari dan terus mencari. Dia akan terus menjarah dan terus menjarah untuk mendapat keuntungan dan kekayaan dalam dunia. Itulah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Manusia ini seandainya dah dapat satu bukit emas, dia akan berebut nak cari lagi bukit emas yang kedua untuk dia dapat, untuk dia miliki sebagai kekayaan hidup dia sendiri. Sebab itu, kekayaan ini amat menakutkan kita. Bila saya dengar apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Tuan Sabirin tadi, berkenaan dengan peratusan yang membayar zakat syarikat perniagaan itu. Hanya 10%. Kalau kira-kira 500,000 syarikat yang layak, 5,000 sahaja yang membayar, ada baki 400 lagi, 405,000 lagi yang tak membayar. Begitu juga individu-individu. Kita ada 1 juta lagi individu ataupun kelompok manusia yang seperti kita yang bekerja, yang ada harta, yang kalau ditaksirkan jumlah pendapatan mereka layak untuk zakat tapi tak membayar zakat. Dan lebih saya takut, lebih saya malu, kategori bawah umur 40 tahun. Yang umur ini sibuk mencari duit. Kita sibuk create business. Kita sibuk untuk create keuntungan. Kita buat marketing gila-gila untuk viralkan bisnes kita, untuk kita ada duit. Tapi sayang, dalam jumlah 1 juta manusia yang terlepas untuk membayar zakat pendapatan. Alasan yang disebutkan tadi, ada yang kata nak menangguh-nangguhkan. Ada yang kata, oh tak layak lagi. Ini kadang-kadang menakutkan kita, dan selayaknya bila kita ditimpa musibah seperti ini, kita kena kata, lah, inilah antara punca, di antara banyak punca-punca disebabkan apabila manusia tak membayar zakat, manusia menyembunyikan harta, manusia takut miskin disebabkan zakat dan juga infak, Allah Ta'ala turunkan musibah. Wa na'udzubillah. Wa na'udzubillah. Ada kelompok manusia yang beribadat, ada kelompok manusia yang bermaksiat. Allah Ta'ala bagi balasan dan bagi bencana ni kepada ahli ibadat dan ahli maksiat. Begitu juga orang yang bayar zakat dan orang yang tak bayar zakat. Allah Ta'ala bagi musibah, seluruhnya Allah Ta'ala bantai, seluruhnya Allah Ta'ala timpakan dengan musibah. Yang bayar zakat kena, yang tak bayar zakat pun kena. Sebab itu promosi yang kita buat ni bukan promosi yang menguntungkan kita. Promosi ini menguntungkan masyarakat Islam. Menguntungkan seluruh mereka-mereka yang nakkan kedamaian dan ketenangan dalam kubur. Sebab itu, kalau apa yang disebutkan oleh Cik Sabirin tadi itu adalah satu ketakutan kepada kita. Dan ada yang pula hari ini trend membayar zakat sendiri. Kita dah tekankan. Kita tahu dari segi hukum, orang yang kata dia niat dia nak bayar zakat tapi dia agihkan sendiri, dia tak jadi zakat, dia jadi sedekah. Zakat perlu melalui amil yang dilantik pemerintah. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, ni semua kita tahu. Jadi tak boleh suka-suka kita mendefinisikan, kita mencipta istilah baru dalam hal ehwal agama. Sebab itu tuan-tuan, kawan-kawan yang menonton hari ni, saya tengok live hari ni, bila 200 orang share, perbincangan kita ni betul-betul menarik. Apa dia? Kita nak sebut pasal kekayaan kita ni. Jangan kekayaan ini menyebabkan Allah Ta'ala lanyak kita, Allah Ta'ala bantai kita.
kerana kekayaan kita. Orang yang kaya, orang yang cukup harta yang Allah Ta'ala berikan, kekayaan tersebut, kita dah selesa dekat dunia. Dek, kenapa pula? Kerana rasa takut dengan sedikit peratusan, 2.5% sahaja daripada sumber harta dan kekayaan yang kita wajib keluarkan, tetapi kita sembunyi, tetapi kita takut nak keluarkan. Itu penyebab kita dibalas selama-lamanya dalam kubur dan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini sesuatu yang menakutkan. Dan selalulah saya ni ditaja, belajar. Kalau tuan-tuan tengok, saya ni dapat orang tengok ke mana-mana, oh ini pendakwa, ini pelajar Al-Azhar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya belajar di Azhar Mesir, saya belajar ilmu agama, saya dapat duit beasiswa tajaan daripada Lembaga Zakat Selangor. Tuan-tuan, bukan saya seorang, betapa ramai lagi mereka-mereka yang belajar dalam bidang perubatan, yang belajar dalam bidang agama, yang belajar dalam bidang profesional. Mereka ini ditaja oleh Lembaga Zakat Selangor duit, tuan-tuan dan perempuan. Dan bukan nak kata kita baik, tetapi apa yang kita buat melalui kerja-kerja yang kita laksanakan, kerja dakwah, kerja sosial, kerja kebajikan, kerja kemanusiaan, tuan-tuan, kita semua mendapat pahala yang sama. Kerana tuan-tuan keluarkan duit zakat fitrah tuan-tuan, zakat perniagaan, zakat saham, zakat pendapatan, zakat emas. Duit-duit tuan-tuan itulah yang digunakan untuk memberi manfaat kepada saya. Contohnya saya sendiri yang terlibat, yang memakan, yang menggunakan, yang menjadikan duit itu untuk pembelian kitab, menghafal Quran dan sebagainya daripada duit zakat. Apa yang kita rasa macam rugi? Tidak ada kerugian. Kerana manfaat itu, selagi mana orang itu hidup, menyebarkan kebaikan, menyebarkan manfaat, dan duit itu datang daripada duit kita, walaupun kita ni tahu kita ni bukan orang baik, walaupun kita tahu kita ni banyak kekurangan, banyak kesilapan, tetapi tak nak ke kita? Tak nak ke kita dengan sedikit kekayaan yang Allah Ta'ala bagi, kita laburkan? Kita kena ubah pemikiran kita, tuan-tuan. Diadakan Lembaga Zakat Selangor tahun 95 sehingga sekarang. Diadakan amil-amil ini bukan sekadar institusi, tetapi salah satu cabang yang memudahkan urusan kita di hari akhirat. Ini urusan hari akhirat ni bukan urusan main-main, tuan-tuan. Ini urusan yang sangat panjang. Urusan yang cukup membebankan. Kepanasannya tak boleh dicerita. Kehangatannya tak boleh dicerita. Serabut kelang kabutnya tak boleh nak digambarkan. Tapi yang memudahkan urusan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, adalah sedikit daripada kekayaan yang diberikan. Ini anugerah Allah. Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita kekayaan. Ada juga Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita kecukupan. Dan kerana itulah Allah Ta'ala mewujudkan sistem zakat. Allah Ta'ala wujudkan bagaimana pembentukan ilmu pengurusan zakat kepada pihak lembaga zakat. Bagi pihak wazan UPM. Yang kita tahu mungkin UPM ini sekadar pusat pendidikan. Tetapi dalam pusat pendidikan tersebut, mereka mengembeleng tenaga, melantik mereka-mereka yang bertauliah dan juga yang mempunyai komitmen untuk berusaha sebaik mungkin bagi menambah baik kualiti zakat. Sebab itu tuan-tuan, zakat, wakaf, ini infak yang sangat besar. Allah Ta'ala gabungkan, Allah Ta'ala gandakan daripada 1 dahan kepada 7 dahan yang cukup istimewa. Ini yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi Allah, ini satu peluang. Ini satu peluang kita. Peluang untuk kita dapat keselesaan. Peluang untuk kita dapat ketenangan di alam akhirat. Tuan-tuan, dekat dunia ni, kita ada macam-macam rancangan kehidupan kita dalam bentuk kewangan. Ada orang buat pelaburan. Tadi disebutkan KWSP. Hari ni orang boleh keluar 10,000, orang boleh keluar 5,000. Ikutlah masing-masing. Itu semua percaturan kewangan yang kita buat dekat dunia sebab kita tak nak susah waktu kita tua. Dan kita pun tak tahu umur kita sampai bila. Kalau kita meninggal dunia, duit tu mungkin digunakan oleh siapa dia? Oleh isteri kita. Takut-takut kita ni pula nyimpan duit banyak-banyak.
bagi dekat isteri, simpan kat isteri muda lagi, kahwin pula lagi satu. Tengah-tengah kita tengok. Kan? Apa pun tak dapat masuk angin keluar asap. Sebab apa? Nyimpan duit aja. Nyimpan duit, nyimpan labur. Allah Ta'ala takdir mati awal. Dah lah dekat akhirat tak ada simpanan, yang dekat dunia pula dibagi pula dekat laki baru. Ai, geram tuan-tuan. Jadi hantu pun tak guna. Jenuhlah terbang jadi pontianak, tak guna tuan-tuan. Sebab itu kawan-kawan yang dikasihi Allah, sebagai penutup, sebab saya suka dengan perkongsian Cik Sabirin ni. Saya ni bukanlah orang reti sangat matematik, orang accountant ni. Tapi bila dengar jumlah-jumlah ni saya suka. Sebab jumlah-jumlah ini kadang-kadang dia memberi peringatan, sentuhan. Ramainya lah. Kita ingat 10,000, 20,000, itu pun banyak orang tak bayar. Ni 1 juta. Ni makcik 1 juta, makcik. Oh ya Allah, Kak Leha, 1 juta orang tak bayar zakat ni. Jangan main-main. Kan kalau orang tak bayar road tax, senang kita nak detect, boleh tangkap. Ni tak bayar zakat ni. Zakat ni boleh buat promosi aja, takkan esok ke hari akhirat barulah nak dipaparkan akaun zakat kita ni. Lah zakat fitrah aja. Nyimpan emas, promosi emas, pakai emas beraya, masa raya. Tak bayar zakat. Punya malu tuan-tuan. Waktu itulah digembar-gemburkan keaiban kita. Si fulan bin si fulan, pulanah bin pinti pulanah, ada kaya, ada emas, ada kekayaan. Tak bayar zakat. Tak malu tuan-tuan. Itulah yang Allah Ta'ala sebut. Mereka benamkan kepala tu macam burung unta tu. Masuk dalam tanah. Tak nak tunjuk ke orang muka. Punya malu. Sebab kesilapan yang dia buat di dunia ketika itu. Sebab itu kita tak nak jadi macam tu. Kita tak nak. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kita mungkin tak kaya tapi cukup nisab. Allah Ta'ala maintainkan kita punya harta. Kita cukup, kita syukur. Dan satu lagi tuan-tuan, tolong. Saya rayu kita semua. Kita perkasakan institusi zakat dengan membayar zakat kepada yang layak. Ni tuan-tuan kena jaga-jaga. Sebab itu tuan-tuan, saya kadang-kadang bukan nak kata apa ni, orang luar zakat kalau bercakap macam ni lah tuan-tuan kan. Minta maaf ya cik siapa ni, moderator kita. Saya nak tamatkan yang ni sikit sebelum kita nak masuk. Kadang-kadang kita ni kalau cakap pasal institusi zakat, seronok kita. Kan? Kadang-kadang kita kata, tengok ni. Contohlah kan. Orang kata, kalau ada, ini yang saya tengok dalam Facebook. Ramai orang share, seronok. Tapi seronok ni tak betul. Contohnya apa? Orang share, kalau ada orang buat maksiat berkhalwat, telefon Jabatan Agama. Tak sempat 24 jam. Datang dengan van-van nak tangkap orang khalwat. Tapi kalau ada orang miskin, orang susah, macam-macam tanya sampai sebulan, 2 bulan tak dapat bantuan. Tuan-tuan, ini kena jaga-jaga. Ini kadang-kadang ayat-ayat yang digelar sebagai jarum-jarum halus nak merosakkan dan juga untuk menconteng keburukan pada institusi agama. Kita kena pertahankan. Bukan kerana disebabkan saya dulu berbudi, ada jasa lah kononnya lembaga zakat. Tidak. Tapi kerana apa? Kerana kadang-kadang kita ni tak faham, tak nampak. Saya ni pernah berdepan tuan-tuan. Saya ni bukan orang zakat, orang luar. Ada satu orang dapat bantuan. Ada satu orang ni, dia selesa dapat bantuan, dia duduklah bawah jambatan. Jadi lembaga zakat ni kesian, tengok orang individu ni lah. Duduk bawah jambatan, kesian. Yalah duduk bawah jambatan, tak tahu ada anjing ke, ada rosak, ada macam-macam penyakit boleh dapat. Jadi disediakan satu rumah. Dibagi. Bila dah dapat rumah, bantuan yang didapat sebelum tu dikurangkan. Sebab apa? Dah ada rumah. Nak apa lagi? Jadi disebabkan tiap-tiap bulan income yang didapat tu, contoh sebelum ni dia dapat 5,000 sebulan duduk bawah jabatan. Dah ada rumah, dapat 1,500 aja. Tension kepala member. Pening kepala nak mikir ni. Jadi apa dia buat? Duduk bawah balik. Duduk je bawah jambatan balik. Orang pun ambil gambar, orang viral balik. Tengok ni dia ni, tengok dia ni. Tak dibantu langsung. Sebab itu tuan-tuan, kita kena faham. Kenapa nak mengagihkan duit zakat ni bukan duit orang kata duit komisen. Dah, ni duit zakat, amanah. Esok kalau Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu punya akaun zakat tak ada duit? Kita kata, aku bayar zakat. Aku bayar zakat. Ya Allah, saya bayar zakat ya Allah. Ni tak ada ni, akaun tak ada. Rupanya, duit agihan tadi tidak diberikan kepada orang yang layak.
Sebab itulah pihak lembaga zakat ni betul-betul teliti. Mana nak cari institusi ada 6 auditor luar dalam kiri kanan tengah segala macam adik-beradik auditor semua masuk. Nak cari ketelusan, transparansi yang disebutkan tadi untuk memastikan lembaga zakat betul-betul melaksanakan tugas. Sebab itu tuan-tuan, bukan saya, kita semua sebagai masyarakat, kita kena sama-sama melindungi, mempertahankan bukan sekadar bayar zakat, tetapi kita perlu menolak segala macam ancaman, kecaman, hinaan yang membawa kerugian kepada institusi agama kita. Jadi ingat, kaya kena jadi bijak. Bijak dengan mewujudkan akaun akhirat kita, akaun kita di dalam syurga yang akan memberikan keselesaan kepada kita di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam, sekadar itu sahaja. Terima kasih kepada Biu Amin tentang perkongsian tentang urusan akhirat. Kan kaya kena jadi bijak. Kan kaya kena jadi bijak. Bijak ni macam tadi kita wujudkan akaun akhirat kita tadi. Dan kalau kita lihat promosi untuk kita masuk investment kita ini adalah untuk bekalan kita di akhirat nanti. Dan kita kena bersyukur dengan setiap nikmat yang kita perolehi, Ustaz. Setiap kali ni kita dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kami berada dalam institusi zakat ni sebenarnya, kita boleh melihat bahawa berapa ramai orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemiskinan. Jadi kita kena bersyukur dan pastikanlah kita mengeluarkan sedikit daripada nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ini supaya orang lain juga dapat menikmati nikmat tersebut. Baik. Cik Sabirin, Biu Amin tadi banyak berbicara persoalan agihan sedikit. Biu Amin sendiri sebagai model kan individu yang menerima zakat di bawah asnaf mungkin fisabilillah untuk dalam pembelajaran. Jadi saya percaya kan tadi Cik Sabirin saya minta kongsikan tentang kutipan. Kalau kita lihat tadi 3.7 juta tu, daripada 3.7 juta 300,000 saja kan Cik Sabirin kata yang membayar zakat harta. Jadi kalau kita lihat dalam konteks agihan, dalam konteks agihan ini kita lihat pihak lembaga zakat Selangor ni memang sudah sedaya upaya untuk membantu asnaf. Saya yakin kalau kita lihat berbagai cara, berbagai kaedah sehingga turun padang, berjumpa dan memastikan zakat tersebut sampai kepada asnaf yang betul-betul layak. Tetapi masih lagi ada golongan miskin di negeri Selangor. Ini yang mungkin kita nak bicarakan. Mungkin Cik Sabirin boleh kongsikan kenapa berlakunya. Kita dah bagi dah tapi ada lagi golongan miskin tersebut. Dan satu soalan lagi, mungkin ada cabaran untuk menguruskan penerima-penerima. Mungkin kita boleh kongsikan sedikit. Mungkin nasihat-nasihat ini juga mungkin ada penerima zakat yang mendengar pada malam ini sebagai salah satu aspek yang boleh masuk dalam jiwa kita untuk kita bersama-sama mengubah diri kita. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Saya rasa setengah tadi jawapan saya Saudara Biu Amin dah kongsi dah. Dia jawab setengah je lah lagi Tapi apa yang dikongsikan oleh Saudara Biu Amin tu sebenarnya itu antara kejadian-kejadian yang sebenar berlaku ya. Antaranya selain daripada yang duduk bawah jambatan tu, antaranya ada juga rakan-rakan kita yang kami bantu ya. Kami pergi rumah bulan ni, kami lihat memang setelah buat taksiran mereka ni memang layak lah. Seorang ni dia bekerja sebagai rubber tapper iaitu pemotong getah lah, potong getah. Anak dia pun ada beberapa orang dan juga isteri dan sebagainya. Kami taksirkan layak dan untuk bulan tu dan kami lebih kurang akan beri bantuan mulai daripada bulan seterusnya lah. Dan beberapa bulan seterusnya kami mesti melihat semula ya perkembangan keluarga-keluarga tersebut dan antara kejadian sebenarnya bila kami melawat keluarga tersebut ada juga kami yang pergi ke rumah saudara kita tersebut. Pagi tu dia tak bangun lagi dah dekat tengah hari dah. Ya. Lepas tu kami tanyalah kenapa tak bangun pergi bekerja. Dia kata dah dapat bantuan zakat. Jadi dah cukup, tak perlu keluar pergi kerja, potong getah pagi tu. Itu antara perkara-perkara yang berlaku, yang sebenarnya berlaku yang daripada pengalaman kami lah. Ya. Tapi antara soalan yang favourite juga ditanya ni, Tuan Moderator adalah kenapa kutipan zakat tiap-tiap tahun meningkat ya, daripada saya maklumkan tadi 16 juta daripada tahun 1995, sekarang ini dah 858 juta, masih ada lagi yang miskin. Untuk sekadar perkongsian ya daripada pengalaman kami, kalau kita nak mengurangkan kemiskinan tu insya-Allah boleh.
Tapi kalau kita nak mendapatkan keadaan yang miskin sifar tu adalah satu cabaran yang boleh kata cabaran sungguh lah, ya. Kenapa? Sebab daripada pengalaman kami, antara yang pertamanya adalah miskin ni dia sebenarnya ada beberapa kategori, ya. Daripada kalau definisi kami gunakan miskin yang produktif, miskin yang tak produktif, miskin yang tak boleh produktif lagi, itu antara definisi di peringkat kami. Tapi untuk perkongsian ni suka kami atau saya sendiri perkongsikan dengan bahasa yang lebih mudah. Ya, kenapa masih ada miskin lagi? Antaranya kategori yang pertama adalah miskin tegar. Miskin tegar ni contoh kategori mereka-mereka, contoh mereka yang warga emas ataupun bukan warga emas yang memang tidak boleh lagi berusaha untuk mendapatkan apa juga sumber pendapatan. Contoh warga emas yang bedridden, yang terlantar baring. Ataupun bukan warga emas pun ada juga warga yang muda-muda ataupun warga yang sedang-sedang muda yang tidak boleh bergerak. Contoh mereka mengalami masalah tulang belakang, mereka mengalami masalah diabetes atau dialisis yang kronik yang menyebabkan mereka tidak boleh bergerak atau melakukan apa-apa jua pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan. Ini adalah kategori miskin yang tegar yang kita kena bantu saja. Ya, mereka tidak boleh buat apa-apa lagi sepanjang hayat mereka. Kategori kedua adalah kategori yang ni bahasa mudah, ya, miskin segera atau miskin instant. Ya, kadang bukan makanan je, ada makanan segera. Miskin ni pun ada miskin segera. Contoh, hari ini suami Puan A bekerja. Mungkin bekerja sebagai seorang pengurus dan sebagainya, ya. Dan mempunyai satu keluarga yang bahagia dan sihat, ya. Semua pendapatan semua terkawal dan boleh dibelanjakan mengikut perbelanjaan mereka atau harian, secara harian ataupun bulanan. Tetapi pada satu hari tersebut, suami tersebut mungkin mengalami kemalangan, ya, dan mungkin besoknya sama ada seseorang tu suaminya meninggal ataupun tidak dapat melaksanakan kerja seterusnya, keluarga tersebut jatuh pada kategori miskin segera atau miskin instant kerana suaminya tidak dapat lagi mencari pendapatan untuk seisi keluarga. Dan mungkin kalau rumah dia isteri dia adalah seorang suri rumah, lagilah tak ada sumber pendapatan untuk keluarga tersebut. Jadi secara serta-merta keluarga tersebut akan jadi kategori bawah kategori miskin segera. Itu kami memang kena bantu. Dan seterusnya dia ada juga yang ketiga kategori miskin sementara. Miskin sementara ni dulu dia jarang-jarang. Sekarang ni dia boleh kata banyak berlaku, ya, khususnya dalam senario pandemik COVID-19 ni, ya. Ramai yang sebelum ni mempunyai pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang saya rasa mampu untuk menyara keluarga mereka, tapi disebabkan pandemik COVID-19 ni mereka diberhentikan kerja ataupun gaji mereka dikurangkan separuh dan sebagainya. Tapi mereka ni tidak termasuk di bawah kategori fakir dan miskin sebab mereka ni masih lagi berpeluang atau di bawah kategori yang produktif untuk mencari pekerjaan. Cuma mereka miskin sementara senario pandemik ni ataupun musim PKPP dan PKPB ni yang menyebabkan pergerakan mereka secara agak limit, ya. Ini adalah kategori miskin sementara. Dan yang keempatnya adalah miskin seasonal, ya, miskin bermusim. Dia bukan perayaan dia ada musim. Miskin ni pun ada musim dia atau seasonal. Contoh, untuk hari-hari biasa, mungkin keluarga A ni dia mempunyai pendapatan cukup-cukup, ya, untuk makan, minum, perbelanjaan dan sebagainya. Tapi bila tiba musim naik sekolah, contohnya hujung tahun, beliau memerlukan sedikit tambahan perbelanjaan untuk pembelian baju sekolah, yuran sekolah dan sebagainya. Semua-semua sekolah lah. Yang tak sekolah pun tadika pun dah kena mula bayar. So di sini
pada masa tersebut beliau jatuh di bawah kategori miskin bermusim. Itu kadang-kadang kami akan sediakan bantuan nak naik sekolah hujung tahun kau perasan. So, untuk kategori-kategori seperti ini yang termasuk selainnya fakir miskin dan juga kategori miskin bermusim. Dan juga ada kategori yang miskin ni, ada setengah orang kata mereka ni malas atau mereka tidak mau bekerja. Tetapi sebenarnya ada kategori miskin ni memang mereka berusaha sedaya upaya dan mereka bukan malas. Tapi mungkin keadaan mereka atau prestasi mereka hanya sekadar itu je ya. Contoh, sebagai contoh saja ya, kalau kategori seorang tu bekerja sebagai seorang nelayan ya, beliau nak kata malas, tak juga. Sebab pagi-pagi subuh lagi dah keluar. Pergi ke pantai, ke laut, naik bot, naik jala ikan, panas, hujan dan sebagainya ya. Petang balik dan akan jualah ikan-ikan tersebut. Malam mungkin sambung ya, jahit jala dan sebagainya, ataupun sambung jual burger dan sebagainya. Ya, dan besok sama rutin dia untuk besok, lusa, minggu depan, bulan-bulan dan seterusnya. Jadi cuma pendapatan beliau adalah sekadar itu sahaja, dan mungkin jika beliau mempunyai bilangan keluarga yang ramai, ahli keluarga yang ramai, lagilah diperlukan ya untuk menanggung keluarga-keluarga beliau pada tempoh tersebut. Dan itu adalah disebabkan memang keadaan beliau macam tu. Jadi mengikut kategori yang saya maklumkan tadi, itu antara sebabnya kenapa berlaku masih ada lagi ya kemiskinan yang memang dia terjadi disebabkan keadaan tersebut. Tapi yang macam saudara PU Amin maklumkan tadi, yang bawah jambatan tu memang dia plan jadi macam tu. So itu pun keadaan yang lain ya. Dan untuk soalan yang kedua yang Tuan Moderator tanya tadi, iaitu cabaran-cabaran untuk penerima bantuan ni. Cabaran kepada kami daripada kategori prima antaranya kadang-kadang penerima bantuan ni mungkin mereka mengharapkan bantuan sepenuhnya untuk menampung kehidupan mereka ya. Tapi kadang-kadang kami di pihak Zakat Selangor, kami perlu adil dan kami perlu bagi kepada semua, kalau boleh ya, kepada semua atau seramai mana yang mungkin pemohon-pemohon untuk menampung keperluan mereka, walaupun bukan semua tapi sedikit. Tapi kadang-kadang mereka ni mohon semua, daripada untuk kategori pendidikan, makan minum, bantuan baik pulih rumah dan sebagainya. Dan antara lagi satu buat masa ni yang paling terdekat, cabaran pada kami adalah semenjak musim pandemik COVID-19 ni, seperti kita lihat awal-awal tadi saya dah maklumkan, agihan adalah bergantung kepada kutipan. Bila bermulanya musim atau season COVID-19 ni, iaitu dari bulan Mac, kami dapat melihat ya, cabaran di pihak kutipan atau pengeluaran zakat ni, trend dia ada yang berkurangan ya. Jadi jika berkurangan atau jumlah tersebut semakin menurun, jumlah atau bilangan asnaf yang kami dapat tampung pun kecil. Ya, jadi di sinilah kami ingin mengambil kesempatan untuk semua ramai-ramai bersama-sama kami untuk membantu rakan-rakan kita yang lebih ramai yang memerlukan ya sekarang berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Okay, terima kasih kepada Encik Sabirin atas perkongsian. Tadi kita lihat banyak pecahan yang kita katakan tentang miskin tadi, yang mungkin boleh kita tengok miskin segera, miskin sementara, miskin bermusim, terutamanya dengan keadaan ujian pandemik COVID-19 ni lah. Saya percaya kan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Dan kalau kita lihat penerima bantuan juga sebenarnya mereka tak minta kan, tetapi mereka juga sebenarnya berusaha untuk keluar daripada kemiskinan. Sebab saya percaya Lembaga Zakat Selangor bukan saja menyediakan bantuan secara berbentuk keuangan Encik Sabirin, tapi berbentuk modal, berbentuk latihan, berbentuk aktiviti-aktiviti pembangunan asnaf kan. Tak lupa juga kami di UPM Encik Sabirin, kami juga melaksanakan program pada pelajar-pelajar untuk asnaf cemerlang.
kelas pertama 3.75 ni, ramai anak-anak asnaf kami ni yang kita nak pastikan mereka ni mendapat ijazah kelas pertama, Ustaz. Ya Amin. Dapat 3.75 agar mereka dapat keluar daripada kemiskinan, dapat membantu generasi ikhwah mereka yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan pendidikan, dengan kecemerlangan juga, insya-Allah kan mereka dapat membantu keluarga mereka untuk keluar daripada kemiskinan. Itu panjang lebar berkenaan dengan agihan-agihan. Dan saya percaya kita boleh lihat laporan-laporan yang secara telus yang dibuat oleh Lembaga Zakat Selangor. Ada laporan-laporan Sabirin yang boleh kita lihat bagaimana bentuk persentage agihan dan juga ke mana duit-duit semua tersebut diagihkan. Kalaulah kita rasa ada individu yang tidak dibantu, sebenarnya kita yang di luar ni yang kena salurkan kepada pihak Lembaga Zakat Selangor. Bukan terus viral kan, tetapi kita salurkan kepada pihak Lembaga Zakat Selangor dan juga UPM agar asnaf-asnaf ini dapat dibantu dengan sebaik mungkin. Di bawah Lembaga Zakat Selangor juga ada kaedah-kaedah seperti mana yang Amin kata tadi, kita ada kaedah dia bagaimana menentukan hari kifayah dia untuk menentukan asnaf penerima tersebut supaya harta tersebut betul-betul sampai kepada yang layak sahaja. Ini yang pentingnya tanggungjawab sebagai amil untuk menguruskan institusi zakat. Baiklah, kita berehat sebentar. Sebelum tu saya nak umumkan ada pemenang kita, ada 5 orang pemenang tadi untuk dapat voucher settle sebanyak RM50. Pemenang yang kedua ialah Muhammad Afzan bin Basir. Tahniah Muhammad Afzan bin Basir, boleh komen sekiranya ada dalam kita punya grup kita pada malam ini. Pemenang yang ketiga ialah Muhammad Sharif. Muhammad Sharif. So ada 3 pemenang. Semua ada lelaki setakat ni. Belum ada lagi yang perempuan untuk menang. Kita tengok adakah pemenang yang keempat dan yang kelima nanti adakah perempuan. Okey, sebenarnya ada lelaki. Okay. Seterusnya kita berhenti seketika untuk kita melihat play video untuk kita sama-sama saksikan. Dipersilakan. Ibarakah ialah sistem pengurusan wakaf, zakat dan infak melalui skim potongan gaji bulanan staf UPM oleh Wazan. Bagi anda yang telah mendaftar skim potongan gaji menerusi Ibarakah, anda boleh menggunakannya untuk mendaftar arahan potongan baru, meminda atau menambah kadar potongan semasa. Sistem Ibarakah ini dapat membantu pihak Wazan mengumpulkan pangkalan data staf UPM yang menyertai skim potongan gaji untuk dana wakaf ilmu UPM, zakat UPM dan UPM Prihatin at Wazan dengan cara yang lebih sistematik dan terjamin. Setiap jenis potongan layak mendapat rebate dan pelepasan cukai. Sistem ini memudahkan anda mengakses serta mencetak laporan dan penyata skim potongan gaji anda. Sistem Ibarakah ini mudah digunakan dan mesra pelanggan. Gunakanlah sistem Ibarakah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baru sahaja selesai membayar zakat di kaunter Wazan. Wazan ni, dia menyediakan kaunter untuk bayaran wakaf, zakat dan juga sedekah. Ini adalah untuk memudahkan bayaran tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Setiap duit zakat tuan-tuan dan puan-puan akan diagihkan kepada asnaf dalam kalangan warga UPM, khususnya para pelajarnya. Selain daripada itu, aktiviti pembangunan asnaf turut dianjurkan oleh Wazan. Tahukah anda, seramai 13 pelajar asnaf telah pun bergraduat dengan first class honours. Dan ini semua hasil duit zakat anda. Selain daripada pembiayaan beasiswa wakaf, bantuan rahmatan lil alamin untuk non-Muslim, Wazan juga melaksanakan projek-projek wakaf seperti wakaf fasiliti masjid, wakaf ambulans pusat kesihatan universiti dan banyak lagi. Wazan juga menerima bayaran secara online. Jadi kalau anda hendak membuat bayaran wakaf, zakat, boleh sahaja layari wazan.upm.edu.my. Jom kita beramai-ramai berwakaf, berzakat di Wazan.
di pusingan yang ketiga, pusingan yang terakhir pada malam ini. Alhamdulillah pihak panelis kita masih lagi bertenaga pada malam ni, insyaAllah. Esok cuti kan? Ke You Amin ada program esok pagi ni? Ada lagi. Oh, ada lagi, masya-Allah. Selepas ni tak ada eh? Selepas program malam ni? Lepas ni program lain pula. Program lain pula. Okey. Baik, sebelum tu kita raikan penonton-penonton kita yang bersama pada malam ini. Norazira Nordin, alhamdulillah terbaik perkongsian malam ni. Terima kasih Norazira. Nek Osman, terima kasih LZS. #LZS. Syakur Sulaiman, mantap. Normah Nawama, alhamdulillah perkongsian ilmu yang bermanfaat. Ada lagi tak? Hama Suis, macam cerita Mak Tote Ustaz. Dapat dana dari JKN dan Pusat Zakat, tak nak kerja. Mak Tote, bagus. Ustaz tengok cerita Mak Tote? Sebut cerita tu. Tengok dah Mak Tote? Dah tengok dah. Saya pun nak sebut cerita kejap lagi. Dia dah sebut. Alamak. Selain daripada tu, nanti kita tengok ada kawan-kawan kita ni. Ini Farah Baharudin, betul tu PU Amin. Memang ada segelintir golongan seperti itu. Memang kena kuat untuk hadapi golongan-golongan seperti ini. Ini Staf Wazan sendirilah. Mungkin dia pun sendiri biasa berhadapan dengan individu-individu yang ni. Fatih Nabila, kaya kena bijak tak pasti. Jangan kecam. Jangan kecam, jangan share. Okay, terbaik penceramah. Bagus. Banyak perkongsian-perkongsian yang memberikan motivasi kepada kita. Baik. Sebagai pengakhiran penutupan, Ustaz PU Amin ni, kan. Bagaimana lupa saya nak promote sikit tadi tentang video Wazan tadi. Sekiranya ingin membuat potongan zakat secara potongan gaji bagi staf-staf UPM, tak perlu datang ke kaunter dah sekarang Ustaz. Boleh melalui online saja. Dengan PKP sekarang ni tidak ada masalah. Perlu datang ke kaunter, staf UPM ingin membuat potongan gaji, yang menonton pada malam ni yang belum lagi buat potongan gaji, boleh guna e-barakah sahaja. Jadi boleh buat potongan gaji. Dan juga yang ingin membuat secara atas talian juga boleh melalui bank account bank yang telah kita kongsikan tadi lah. Jadi teknologi-teknologi itu tidak membataskan kita untuk menunaikan kewajipan. Baik, You Amin. Untuk akhirnya, ini kita nak satu spirit, satu conclusion yang padu, yang mantap, kan? You Amin orang muda-muda. Sebab tadi Cik Sabrina ada beritahu golongan 40 ke bawah ni kurang lagi bayar zakat ni. Macam mana nak bagi semangat, nak bagi motivasi bagi anak muda ni untuk menunaikan kewajipan zakat. Dipersilakan You Amin. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada yang share. Dan yang baru tonton, terus klik butang share. Malam ni kita nak 1000 orang share. Kan, mungkin tak dapat tengok live sekarang ni. Kejap lagi bila dah tamat, mungkin ramai lagi yang akan menonton. Sebab kita nak manfaat ni. Sebab apa yang disebutkan tadi 40 ke bawah, ramai lagi yang belum berkesempatan. Mungkin kerana kekurangan ilmu, mungkin tak tahu cara, mungkin macam-macam lagi alasan dan juga sebab musabab yang kadang-kadang kita boleh selesaikan sendiri. Satu perkara yang saya nak tekankan lagi. Ingat, dalam kekayaan kita, dalam rezeki kita, ada hak orang lain. Dalam gaji kita yang kita dapat tiap-tiap bulan, betul, kita dapat gaji sebab kita kerja dekat tempat tu. Kita interview punya susah, kita dapat kerja, duit tu duit aku, duit ni duit keluarga aku, duit ni duit mak ayah aku, duit ni untuk bayar kereta, bayar rumah, bayar macam-macam kepunyaan aku. Tapi kena ingat betul-betul, dalam kekayaan kita, dalam duit gaji kita, ada hak orang lain. Hak siapa? Hak orang-orang asnaf. Fakir miskin, orang yang dibantu oleh zakat melalui pelbagai lagi. Ada 8 asnaf. Jadi, takut ni tau. Kita ni bukan orang jahat. Ya, ada 3 kategori orang yang buruk di mata Allah. Yang pertama, orang yang mengaku Tuhan. Siapa dia? Yang kita tahu Fir'aun dan juga mereka-mereka yang mengaku Tuhan, mengaku Nabi. Ini buruk di sisi Allah. Yang kedua, orang yang melakukan maksiat. Kerja dia buat dosa je. Tak buat dosa, tak tenang jiwa.
Tak buat dosa rasa tak gangster, tak seronok. Ni tak boleh. Buruk di sisi Allah. Yang ketiga, orang ni tak buat dosa. Buat baik 24 jam, semayang jemaah, tak derhaka mak ayah. Bagus. Tapi kenapa pula buruk di sisi Allah? Dah kata tak ada buat dosa, tak ada buat maksiat, buat ibadah banyak, tapi kenapa buruk di sisi Allah? Dia zalim dengan diri dia. Orang yang zalim ni, orang yang tak buat jahat, tetapi ada satu benda yang dia buat yang menyebabkan dia buruk di sisi Allah. Apabila ada benda kebaikan, dia nafikan. Contoh, ada duit hak fakir miskin dalam gaji dia, dia nafikan, dia makan semua, dia simpan semua. Tak boleh, tuan-tuan. Takut kita di sisi Allah, kita ni dah baik amal ibadat, rupa-rupanya kita makan duit fakir miskin. Ni bukan benda kecil-kecil anak ni. Orang makan harta anak yatim, tengok cerita dalam tanah kubur tu. Walaupun tu cerita drama, apa yang jadi? Tak terjuil lidah dia, tak kembung perut dia. Itu cerita dalam TV, mungkin tak jadilah. Mungkin boleh jadi, mungkin tak jadi. Itu sekadar analogi, cerita dalam TV. Tapi yang kita takutkan ini dekat hari akhirat ni. Kita tak ada buat jahat, kita tak ada buat dosa. Ya Allah, ustaz makcik ni tak pernah lah buat maksiat. Semayang tobat tiap-tiap malam. Semayang tahajud pukul 3 sampai pukul 5, 2 jam semayang tahajud, ustaz. Rupanya kita makan duit orang fakir miskin. Sebab tu kita kena letak mindset. Bila dapat duit, kita rasa tenang bila kita telah membayar zakat. Bila kita buat sedekah. Caranya sedekah wajib ni dengan zakat. Kena ingat juga sedekahnya ada dua. Sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah sunat yang selalu kita bagi tu, alhamdulillah. Jangan pula kita tak buat sedekah wajib. Saya faham hari ni ada banyak NGO dekat Malaysia. NGO ni membantu kita sama-sama untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang layak, kepada mereka yang terjejas. Tapi kena ingat, walaupun kita bagi duit kepada NGO-NGO ni, kita masih lagi terbeban dengan kefarduan zakat kalau kita tidak melunaskan yang wajib. Semayang sunat, rawatib, semayang taubat, semayang hajat, semayang witir, tarawih 22 rakaat, semayang isyak tak buat. Semayang maghrib tak buat. Apa agak jawapan dia? Tak diterimalah yang sunat tadi. Simple, tak diterimalah. Sebab kita mendahulukan yang sunat, yang wajib kita tak nampak. Sebab itu tuan-tuan, ni kena tukar mindset ni. Ni sebagai penutup. Saya tak boleh lama. Saya kalau cerita pasal zakat ni sampai esok tak habis. Kan? Tapi seronok saya nak bagi tahu ni kepada saya ni. Kepada saya sendiri, kepada semua yang menonton. Tolong share, tolong share. Saya nak ramai-ramai tahu. Ingat dan kena ingat sama-sama. Saya pun nak kena ingat hari ni apa dia. Kita kena faham, kita kena letak mindset. Sedikit daripada rezeki yang kita dapat itu, sedikit kecil lagi Allah Ta'ala ambil untuk kita bagi kepada fakir dan miskin. Ingat, memang betul kita nak buat banyak kebajikan. Tak salah. Contoh, saya pun buat kerja kebajikan. Saya ada NGO saya sendiri. Saya bantu orang yang banjir. Saya buat begini. Tetapi kita kena ingat, kita kena juga salur kepada zakat yang wajib. Ini sedekah wajib. Ditukarkan nama jadi zakat. Menunjukkan eksklusif, premiumnya zakat. Bukan sedekah biasa-biasa. Sedekah yang pahalanya pahala wajib. Macam solat. Sebab itu kalau kita nak buat yang sunat-sunat tadi, alhamdulillah teruskan. Simpan duit dalam poket. Jumpa tabung masjid bagi. Nak buat sedekah subuh. Nak buat sedekah duha. Nak buat sedekah Rabiul Awal. Sedekah Ramadan. Buat. Tapi ingat, jangan lupa zakat. Dan zakat ni bukan zakat fitrah saja. Zakat ni semua ada. Kalau rasa kita ni dah cukup, jangan rasa tenang, cepat-cepat pergi buka lembaga zakat punya web. Ada taksiran. Tak payah nak pergi kaunter dah sekarang. Semua boleh. Dan kena ingat juga, dalam zakat ini kita ada proses timbal balik. Kita ada proses jual beli. Begitu. Maksudnya kalau nampak lori zakat, tersegam indah dekat masjid ke, dekat surau ke, dekat shopping komplek ke, itu bukan sekadar tempat pungut zakat. Selalu kita diwar-warkan, lah, ini nak kutip zakat aja. Tak ada nak agihkan zakat. Ini nak minta duit kita lah ni. Agih-agih nanti susah. Payah sangat nak agih. Tak, tuan-tuan. Ni nak tukar mindset lagi ni. Berapa banyak tukar dah. Kena tukar setting habis. Kena tukar telefon senang lah.
Orang dah tak pakai dah. Kita iOS lama-lama tu ni upgrade lah tuan-tuan. PS4 pun orang pakai, PS5. Telefon pun orang pergi cari ni, dah ada iPhone 12 mata 3, nak cari lagi iPhone mata 3. Upgrade. Begitu juga upgrade ilmu kita tuan-tuan. Kawan-kawan yang dikasihi Allah, ni kita kena ingat ni. Kan, supaya kita boleh terus mengkaji dan terus mengkaji, supaya kita terus mendapat kebaikan. Kita kena upgrade tuan-tuan, kita kena fikir supaya apa, ramai masyarakat di luar sana yang mendapat manfaat. Sebagai penutup tuan-tuan yang dikasihi Allah, sebagai pengakhiran, saya tak nak lama-lama lah. Yang paling penting tuan-tuan yang dikasihi Allah, kita banyakkan cara yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah, dengan cara untuk kita mengeluarkan zakat. Bayarlah, kita keluarkan sama-sama. Kan, hal-hal berkaitan dengan agama ni tuan-tuan, kita kena hard selling. Ada proses jual beli dia. Sebab apa, kalau tuan-tuan nampak apa ni, kereta-kereta zakat, nampak orang pakai baju zakat, itu tempat tuan-tuan boleh mengadu siapa-siapa yang ada susah boleh dapat zakat. Jangan kata tempat kutip zakat aja, tapi kalau amil tugas dia memang kutip zakat. Tapi kalau nampak apa ni, van-van zakat tu tuan-tuan, tuan-tuan boleh pergi kat sana, boleh buat aduan, saya nampak orang sekian susah, saya nampak rumah dia, saya nampak anak dia punya susah. Kita boleh buat laporan. Boleh buat laporan, kita buat laporan. Lembaga zakat hantar pegawai pergi kaji, betul ke dia susah. Okey, kalau susah, berapa yang perlu kita bantu? Oh, dia sebenarnya ada duit, dah tak cukup beli beras. Bagi beras, bagi gula, bagi garam, bagi Maggi. Bagilah apa segala macam. Semua boleh kita buat tuan-tuan. Sebab itu tukar mindset kita. Jangan kita tengok zakat ni, oi, tak payahlah. Bayarlah. Kan? Baik kita bagi apa dekat Piwamin je senang. Piwamin je lah. Selalu bagi duit dekat orang yang nampak yang zakat ni tak payahlah. Jangan tuan-tuan. Ini mindset kena betulkan. Buat yang wajib dulu, baru kita teruskan dengan yang apa ni, sunat. Jadi wallahu alam, sekadar itu saja daripada saya. Terima kasih pada pihak Wazan UPM. Ini pertama kali saya bersama dengan pihak Wazan UPM. InsyaAllah lepas ni banyak lagi program-program kerjasama yang kita nak buat. Kita nak panggil lagi, kita nak seru lagi anak-anak muda, kawan-kawan kita yang muda-muda ni untuk keluarkan zakat. 2.5% sahaja, suku sahaja daripada harta kita untuk kita bagi, penuhkan akaun akhirat kita. Ini cash sebelum mati. Jangan tak ada cash sebelum mati. Kalau tak ada cash sebelum mati, mati kita mati yang sia-sia. Tak nak begitu, sediakan simpanan yang cukup, sediakan cash yang cukup, cash yang wajib, yang akan diberikan ganjaran syurga, ganjaran selesa, ganjaran kebaikan di hari akhirat kelak. Terima kasih kepada pihak sahabat panel, Cik Sabirin, Ketua Division Kutipan dan Dakwah yang berkongsi dengan saya, seluruh Tuan Zaki, Tuan Rizal, seluruh yang bersama pada hari ini. Anda semua awesome. Kita akan bertemu di ruang yang lain. Terima kasih kerana berkongsi, Tuan Moderator yang sangat terbaik. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okay, seterusnya Cik Sabirin untuk kesimpulan akhir. Terima kasih Tuan Moderator. Saya rasa saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih pada pihak Wazan dan juga semua IPT atau institusi-institusi yang telah dilantik oleh Zakat Selangor untuk menjadi sebahagian daripada rakan strategik Zakat Selangor di dalam usaha-usaha mendakwah dan buat kutipan dan juga agihan bagi masyarakat di negeri Selangor khususnya. Terima kasih kerana anda semua adalah sebahagian daripada ejen penggerak rukun Islam. Ya. Ini bukan kecil, ya, bukan ejen penggerak bencana alam sahaja dan sebagainya. Ini ejen penggerak rukun Islam, iaitu rukun bagi memastikan semua masyarakat Islam dengan tanggungjawab berzakat. Ya. Dan juga kami ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan semua pengeluar atau bakal pengeluar zakat untuk berdaftar di bawah elektronik zakat online atau EZO di Zakat Selangor untuk memastikan, ya, tuan-tuan dan puan-puan dapat menyimak penyata khususnya di hujung tahun ni, di mana setelah bayaran dibuat, tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapatkan penyata bagi tujuan tuntutan atau submission di lembaga hasil dalam negeri ni, ya, atau untuk segi keperluan di butiran income tax nanti, ya. Dan sebab
biasa hujung tahun ni ramai yang masih bertanya pada pihak Zakat Selangor. Mereka memohon resit ya. Untuk maklumat semua, kami tidak lagi mengeluarkan resit untuk butiran atau maklumat atau simpanan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan e-penyata di EZO Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih semua ya. Terima kasih pada Cik Sabirin atas perkongsian bersama dengan kita pada malam ini, dan juga sekali lagi terima kasih juga kepada penonton-penonton. Minta maaf, ada 144 komen lebih ya. Saya tidak dapat baca keseluruhan komen-komen tersebut, tapi mereka menyokong penuh kan aktiviti yang seperti ini yang kita laksanakan, dan juga hasrat-hasrat daripada pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri, daripada Wazan sendiri yang meneruskan usaha-usaha dakwah Nabi SAW ni. Jadi di sini kita umumkan pemenang lagi. Ada pemenang yang keempat, kuis yang kita telah umumkan tadi. Pemenang yang keempat ini Luna Liza Razali. Baru ada wanita yang memenangi. Kita punya voucher setter RM50. Dan juga yang kelima Hafizul Fitri bin Hashim. Dua pemenang. So ada 5 pemenang yang kita telah umumkan. Tetapi alhamdulillah pihak Lembaga Zakat Selangor, terima kasih Cik Sabirin, offer satu lagi, tambah lagi ni. Agaknya kalau kita buat sampai pukul 12 malam ni 10 tempat dia bagi ni ya. Jadi ada 6 tempat. Satu yang terkini alhamdulillah kepada Wan Amiruddin Wan Pa. Jadi ada 6 pemenang kita punya program promosi settle pada malam ni, dan insyaAllah pihak Lembaga Zakat Selangor akan hubungi pemenang-pemenang. Tahniah diucapkan. Sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua panel PU Amin. InsyaAllah kita dapat bekerjasama lagi dengan Wazan insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak PU Amin. Generasi muda yang mempunyai semangat yang luar biasa yang kita boleh bawa ke institusi pengajian tinggi, bukan saja untuk berkempen tentang kutipan zakat, tetapi juga kepada penerima bantuan zakat ni. Kita ada hampir 5,000 penerima setiap tahun lebih kurang PUMA di UPM ini yang menerima bantuan zakat, yang bukan sahaja perlu disuntik dari segi bantuan keuangan, tetapi juga perlu disuntik dari segi semangatnya untuk berjaya. Bukan sahaja berjaya di dunia, kita nak suntik juga berjaya di akhirat ini. Sebab mereka ni juga potensi sebagai pembayar zakat. Di UPM ni ada sekitar dalam 20,000 pelajar. Kan kalau kita tengok nanti dia keluar nanti sekitar dalam yang muslim mungkin dalam 15,000. Inilah sebenarnya potensi pembayar zakat yang akan meneruskan kesinambungan kehidupan orang yang memerlukan. Baiklah, untuk akhirnya saya berkongsi sedikit tentang kehidupan di dunia ini hanyalah permainan, Ustaz. Cik Sabirin ya. Dan gurauan senda kita, perhiasan dan saling berbangga di antara kita, berlumba-lumba mencari harta, kekayaan dan anak keturunan, itu semua adalah merupakan skrip kehidupan kita. Tetapi setiap kita mesti berwaspada, ya kan? Mesti berwaspada jangan sampai di dalam hati kita ini timbul cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia lah yang membuatkan neraka terisi. Ini kita tak anggap bahawa bila kita cinta sangat ke dunia, sayang sangat kepada harta kita sehingga neraka kita itu terisi. Sebagaimana zuhudnya terhadap dunia yang membuat syurga terisi. Ini kita nak kena lihat bahawa bila adanya perasaan zuhud tersebut menyebabkan bahawa syurga kita itu akan terisi. Dan mabuk akibat cinta dunia ini lebih bahaya daripada mabuk akibat kerana arak. Kerana orang yang mabuk cinta dunia tidak akan sedar kecuali setelah diletakkan dalam liang lahat. Masya Allah. Itu sesuai dengan kematian yang kita bincangkan pada hari ini. Dan Nabi Muhammad SAW ada dunia ini sebagai penjara bagi orang mukmin dan kubur bagaikan benteng dan syurga tempat tinggalnya. Dan dunia ini sebagai syurga bagi orang kafir, sedangkan kubur sebagai penjaranya dan neraka tempat tinggal. Ini kita kenali bahawa di dunia ini adalah merupakan tempat untuk kita mencari saham-saham akhirat nanti, untuk kita bertemu di surga nanti insya-Allah. Amin. Cik Sabirin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kita hampir 1 jam setengah ini. Semoga segala ilmu yang kita pelajari pada hari ini kita dapat amalkan seperti mana pepatah Arab, al-ilmu bila amali kasyajari bila thamari. Ilmu yang tanpa amal itu seumpama pokok itu kampung. Jadi insya-Allah segala apa yang kita dapat kongsikan pada hari ini, yang belum menonton boleh kongsi dengan rakan-rakan yang lain, boleh lihat di FB live
Wazan dan juga mungkin dikongsikan di peringkat Lembaga Zakat Selangor. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada dua panel, pihak Lembaga Zakat Selangor, Cik Sabirin dan juga PU Amin atas kesudian berkongsi dengan saya pada malam ini. Dan tak lupa juga ahli-ahli teknikal yang telah membantu kami di peringkat di Wazan, di Lembaga Zakat Selangor, orang belakang tabir ni yang telah berusaha bukannya sehari dua tetapi berminggu-minggu untuk memastikan aktiviti ini berjalan dengan sebaiknya dan mempromosinya sebagai ianya dapat dinilai sebagai ibadah kita di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.